Trump bertindak tegas terhadap apa yang dianggap oleh kumpulan politik terdekatnya sebagai penentangan dalaman ketika sedang berperang dengan Iran. Pada hari Jumat 3 April 2026, Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth telah menyingkirkan Ketua Tentera Darat Amerika, General Randy George, dan turut menggugurkan dua lagi pegawai kanan yang lain. Dalam satu tindakan yang menggoncang Pentagon pada saat paling sensitif dalam kempen ketenteraan. Reuters dan Associated Press mengesahkan bahawa pertukaran itu berlaku serta-merta tanpa penjelasan rasmi yang terperinci. Namun, terdapat banyak laporan bahawa ramai pegawai tentera atasan Amerika Syarikat menentang pencerobohan darat Amerika Syarikat ke atas Iran. Dan ini mungkin dapat menjelaskan banyak perkara mengenai pemecatan tersebut. Apa yang berlaku adalah jelas. Rumah Putih dan Pentagon telah menukar kepimpinan tertinggi tentera darat di tengah-tengah peningkatan ketegangan terhadap Teheran. Yang digugurkan ialah Randy George yang masih mempunyai lebih setahun lagi dalam tempoh perkhidmatannya, selain General David Houdini dan Major General William Green. Sebagai pengganti, secara interim, Christopher Lanev telah dilantik, seorang individu yang dilihat lebih rapat dengan Hegseth dan haluan politik Trump, dan rentetan peristiwa ini mendorong ke arah politik tersebut. Kerajaan menyingkirkan ketua-ketua tentera ketika perang sedang berlangsung, tidak memberikan alasan dengan jelas, dan melantik seorang komander yang lebih sehaluan dengan setiausaha pertahanan ke jawatan utama. Dalam peperangan, pertukaran seperti ini tidak kelihatan seperti rutin. Ia kelihatan seperti satu message, dan message itu sangat tegas. Sesiapa yang tidak sepenuhnya mengikuti strategi Rumah Putih boleh digugurkan. Perkara yang paling sensitif ialah mengapa sejak akhir Mac, kerajaan secara terbuka mengatakan bahawa mereka boleh mencapai matlamat mereka terhadap Iran tanpa menghantar tentera ke darat. Marco Rubio menyatakan perkara itu secara terbuka. Namun, pada masa yang sama, kehadiran tentera Amerika Syarikat di rantau itu semakin meningkat, termasuk dengan kehadiran tentera darat dan unit-unit yang berkaitan dengan Division Lintas Udara ke-82. Dan apabila ketegangan ini meningkat, sebarang tentangan di peringkat tertinggi rantaian perintah mula dilihat dalam logik politik peperangan sebagai ketidaksetiaan kepada rancangan utama. Secara praktikal, mesej yang disampaikan ialah terdapat individu penting yang menghalang, meragui atau cuba mengenakan terlalu banyak langkah berjaga-jaga dalam konflik yang Donald Trump mahu kendalikan itu. Dan seperti yang telah ditunjukkan pada masa-masa lain, Donald Trump biasanya menghukum sikap berhati-hati apabila beliau merasakan ia mengganggu serangannya. Dia menukar, dia membuang, dia menyusun semula. Bagaimana ini memberi kesan kepada perang? Ia memberi kesan kerana ketua-ketua tentera bukan sekadar hiasan. Mereka berperanan untuk memberitahu apa yang mungkin, apa yang berisiko, dan apa yang boleh menjadi terlalu mahal. Apabila nama-nama ini digugurkan di tengah-tengah kempen, ia bukan sekadar tanda tangan baru pada dokumen. Ia juga membawa suasana baru, kurang perdebatan, kurang kawalan, dan lebih banyak penjajaran automatik. Bagi mereka yang memerhati dari luar, ini juga boleh bermakna bahawa perang sedang mendorong Washington ke arah keputusan yang semakin drastik. Terdapat juga tekanan antarabangsa yang semakin meningkat. Bukan secara kebetulan, penyingkiran Randy George berlaku di tengah-tengah gelombang baru ancaman Trump terhadap infrastruktur Iran. Secara kebetulan, kepada Trump, dia tidak bertindak seperti seseorang yang berpuas hati dengan pengendalian perang. Dia bertindak seperti seseorang yang melihat halangan di pihak sendiri dan memutuskan untuk memotong halangan tersebut dari atas. Apa yang berlaku ialah kejatuhan mendadak ketua-ketua tentera. Dan kenapa? Kerana Rumah Putih mahukan ketaatan sepenuhnya dalam perang yang menjadi lebih berbahaya, lebih tegang dan lebih tidak dapat dijangka. Dengan rancangan pencerobohan darat sedang dirangka dan secara terbuka diletakkan sebagai pilihan di atas meja.